Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Teacher Shah. So, hari ni saya nak buat soalan pasir. Tadi kita dah belajar, siang tadi, untuk kena pasti sudut mana yang kita nak dapat, macam mana kita nak dapat sudut di antara satah dengan satah. So, malam ni teacher nak buat 5 soalan, iaitu dari tahun 2015 sampai 2019. Paper 2, dia selalu masuk paper 2. Paper 1 pun ada, tapi saya fokus kepada paper 2. Jadi, jom kita start dari yang tahun 2015. Okay, so ni soalan dia. Saya ada hantar dekat Telegram group. Jadi, siapa yang nak soalan boleh masuk dekat Telegram group. Okay, so jom kita start. Raja 4 menunjukkan sebuah akuarium mini A, B, C, D, E, F, G, H. So, inilah A, B, C, D, E, F, G, H, D, E, F, G, H. Okay, so semua inilah berbentuk kuboid yang terletak di atas suatu meja mengufuk. Keping kaca berbentuk sisi 4 FMCE. So, kat sini adalah kaca dipasang di dalam akuarium itu. M adalah titik tengah BC. So, M ni tengah-tengah di antara BC. Jadi, M ni berada di atas ABCD ni lah. Alright. Jadi, sekarang dia kata, namakan dan hitung sudut antara kepingan kaca berbentuk sisi 4 FMCE. So, kat sini saya guna pen FMCE. FMCE maksudnya yang kaca ni lah, dengan tapak akuarium itu. Tapak akuarium ni adalah ABCD. Since M ni dekat tapak ni juga, jadi kita boleh tulis M juga. Maksudnya kita jadi ABCDM, sebab M ni berada di atas tapak ni juga. Okay, and then dia kata dengan FMSE. SE pula CE. So, dari sini, tadi saya dah cakap, apa-apa pun untuk tahu sudut, kita akan buat 3 tempat kosong. Okey, dia mesti akan ada 3 untuk sudut. Jadi, yang tengah ni adalah yang mana yang sama. Kita akan letak angkat tengah ni. So, kat sini kalau saya tengok, A tak ada sama, B tak ada sama, C. Okey, C sama. D tak ada sama, M ada sama. So, kita akan letak dekat tengah ni antara M atau C. Okay, ni cara cepat tau. So, saya dah cancel. Jadi, ni adalah dia punya satah lah. F, E, M, C. Yang ni. Dengan A, B, C, D, M. Alright. Lepas kita dah tahu yang mana dekat tengah, kita akan tengok dekat titik C dengan M ni. C dengan M ni maksudnya dia adalah garisan ni lah. Garisan titik ni. Garisan persilangan kita panggil. So, bila dia sama C dengan M, kita nak tengok dekat titik C dengan M ni, ada tak yang sebaris dengan dia titik tu. Okay. So, kat sini, kalau kita tengok, M ni adalah dia geng tengah. Nampak tak? Dia dekat tengah, midpoint. And then, hujung ni, C ni adalah geng belakang. Belakang akuarium. So, belakang akuarium, perasan tak dia ada titik E dengan D. Memang satu line. Kita kena cari yang satu line. So, kita boleh tulis kat sini, kalau ambil titik C adalah E, C, D. Macam tu. Ni adalah jawapan dia untuk sudut. E, C, D. Kalau kita ambil M, tak ada yang tengah-tengah dengan M yang satu line. So, kita tak boleh ambil M. Kalau kita ambil F, F ni di depan. So, tak boleh. B ni bukan yang tengah. Dia tak terpilih untuk di tengah. That's why, kita tak boleh ambil M. Macam tu. So, jawapan dia adalah ECD untuk bahagian angle. And then, dia kata kira. Bila kira, saya suka lukis balik. So, untuk lukis balik, saya lukis bentuk segitiga sebab memang confirm segitiga yang akan dapat dari sini. Bila kita ada 3 titik-titik ni, maksudnya kita ada segitiga lah bila sambung. 3 bahagian. 3 titik. Astagfirullahaladzim. So, saya copy balik. Sini E. Sini C. Sini D, sini 90 degree. Dan kita nak cari yang degree tengah. So, kat sini adalah theta. Alright. And then, lepas kita dah dapat yang ni, baru kita cari maklumat yang ada. Contoh kat sini, CD ada tak panjang CD? CD ni akan sama dengan atas ni lah, sebab dia 4 segi kan. So, sini adalah sama dengan atas ni. Jadi, sini adalah 15. And then DE. DE ada tak? DE tinggi dia. Tinggi dia sama dengan dia ni. So, 9. Jadi, ada 2 maklumat dah okey.
Bila ada dua maklumat, kita akan guna soh cah tua dululah. Which is sekarang kita akan guna opposite per adjacent. Which is tan theta lah. Jadi jawapan dia akan dapat tan theta bersamaan opposite 9 per adjacent 15. So theta bersamaan, tekan kalkulator lah. Which is kat sini, shift tan 9 per 15. So sama dengan, so dapat kat sini 30.96 degree, ataupun boleh tulis dalam bentuk degree and minutes. Kita akan dapat 30 degree 58 minit. Okay, so ni adalah jawapan dia untuk 2015. Then kita masuk yang 2016. Okay, ni adalah soalan 2016. Hopefully nampak. Sekejap saya ke bawah sikit Hopefully nampak ni. Okay, 2016. So ni adalah soalan dia. Dia kata Raja 4 menunjukkan satu papan tanda yang diletakkan oleh seorang tukang cuci di hadapan tandas. Okey, dia letak hadapan tandas yang ni. Diberi bahawa NK sama dengan NU, NK sama dengan NU, U dekat hujung ni. Lepas tu sama dengan ML, sama juga, sama dengan MT. So sama panjang, sama panjang, sama panjang, sama panjang, iaitu nilai dia 90 cm. Saya tulis siap 90 cm. So samalah yang ni, yang ni, yang ni dengan belakang tu lah. And then dia kata, dan puncak papan tanda itu, NM, adalah 40 cm tegak di atas lantai mengufuk. Maksudnya sekarang, dia adalah straight je ni. Dari lantai adalah tinggi dia adalah berapa tadi? 40 cm. Saya just keluarkan maklumat je So 40 cm. Jadi dari sini dia kata namakan sudut di antara satah KLMN, which is ni KLMN. Saya tulis balik KLMN dengan satah UTMN. UTMN. So UTMN. So macam biasa, first step buat 3 tempat dulu, sebab kita tahu mesti ada 3 nanti huruf yang kita nak isi. So yang tengah ni adalah huruf yang sama. So kat sini MN, MN. So confirm kat tengah ni antara atau M atau N. Okay, kita dah tak tengok dah. Jadi nak pilih yang mana, kita tengok yang sama ni kan. Macam tadi saya cakap, dia sama barisan. So dari sini M dengan N, kita tahu dah yang ni di tengah. Dan kita tengok kat titik M ni, apa yang satu baris dengan dia, iaitu yang depan ni, L, M, T. Okay, so dari sini kita tahu kalau kita ambil titik M, kita boleh bagi jawapan L, M, T. Ni satu. Kalau N, kita check boleh tak kita ambil kat belakang dia ada satu baris tak? Boleh juga. So kat sini kita dapat yang satu baris dengan dia adalah K, N, U. So K, N, U. Jadi kat sini kita ada dua jawapan. Kamu boleh pilih sama ada LMT ataupun jawapan dia KNU. Sama sahaja dua-dua ni sebab semua sama maklumat dia. Okay. And then lepas kita dah dapat, dia suruh kira angle. Jadi saya lukis balik keluar. Macam ni, macam ni, macam ni. Saya ambil yang depan sebab saya nak ambil yang LMT. Since dia kat depan, senang sikit lah. So saya ambil LMT. Jadi L, M, T. Tadi kita tahu LM dengan MT ni sama, 90, 90. And then tinggi dia adalah, dia bagi tadi adalah 40. 40. So dia nak cari sekarang LMT. LMT kat sini. Theta. So kita tak boleh nak guna soh cah tua kalau dia segitiga bukan segitiga sudut tegak. Jadi kita lukis balik dalam bentuk segitiga sudut tegak. Kita ambil separuh je yang theta ni. And then kat sini sama 90, tinggi dia 40. So dekat sini kita akan guna sekarang ni adalah hypotenuse. Sebab ni adalah bahagian belengkung dia yang macam mana haircut ni yang paling panjang lah maksudnya. So kat sini adalah bahagian adjacent. Jadi untuk kira adjacent per hypotenuse adalah cos theta.
Betul. So untuk dapat cos theta adalah cos theta bersamaan adjacent is 40 over 90. Jadi theta, saya buat sebelah ni, theta adalah persamaan, tekan je lah kalkulator, cos 40 per 90. So dapat kat sini 63.61 degree, ataupun boleh ambil dalam degree and minute, dapat 63 degree 37 minit. Okay, so untuk 63 degree 37 minit ni adalah untuk sebelah baru. Sebab tadi kita potong sekerat kan. Jadi untuk tahu nilai theta yang sebenar, kita kena darab 2. Sebab ni adalah 2. Ni saya kerat sebelah je. Okay, sebab kita tak boleh guna soh cah tua kalau tiga segi tak bersudut tegak. Jadi kat sini 2 kali theta, 2 darab theta bersamaan 2 darab 63.61 degree ni lah. So 2 darab 63.61 degree. So kita dapat 127.22 degree, ataupun boleh isi dalam degree and minute, dapat 127 degree 13 minit. So ni adalah jawapan dia lah. Okay, so kat sini done. Dan kita masuk yang seterusnya, iaitu SPM 2017. Okay, so this is SPM 2017. Okay, ni senang sikit kalau tengok. Dia bukan aplikasi, dia straightforward je. So kita tengok kat sini, dia kata Raja 1 menunjukkan sebuah prisma tegak dengan tapak segi 4 tepat, KLMN. So KLMN dan satah di atas satah mengufuk. Segitiga LMQ adalah kerata rentas seragam prisma itu. MQ dan NP, mana MQ? MQ dengan NP adalah sisi tegak, alright. Namakan sudut di antara satah KLQP. So saya tulis kat atas ni KLQP dengan KLMN. Macam biasa, buat 3 tempat dulu. So kita cari yang tengah dulu, yang sama. So untuk yang sama, tengok huruf yang sama, which is sekarang KL. So dia suruh cari KLQP, maksudnya yang ni, depan ni, dengan KLMN. Oh, okay. So dengan satah bawah ni lah yang mengufuk ni. Alright, so tengah dia yang sama adalah KL. So confirm tengah ni antara K atau L. Macam tu. So K atau L, saya garis kat sini. K atau L, kita tengok ada yang sama tak dengan dia. So L yang sama nilai dengan dia adalah QLM. QLM. Okay, kalau kita ambil titik K, K adalah di sini. Jadi K ni dia punya ada satu baris dengan dia tak ada, iaitu P dengan N. Jadi boleh Q, K, N. Q pula P. P, K, N. So sekarang kamu boleh pilih dua jawapan, iaitu sama ada P, K, N ataupun QLM. Alright. So ini adalah jawapan untuk A. Untuk B, dia suruh hitung nilai di antara satah yang tadi kita dah carilah. So macam biasa, saya akan lukis dulu supaya senang nak tengok. So ni ada lukisan dia, saya lukis je. Dan saya ambil yang depan lah, QLM ni. So QLM, QLM. So QL dia dah bagi kat sini 4.5. QM dia tak bagi, tapi ML dia bagi, iaitu 1.5. Kita nak cari degree di bahagian L kat sini. So dari sini kita tahu yang diberi sekarang adalah hypotenuse dengan adjacent. So adjacent dengan hypotenuse kita akan guna cos theta lah. Cos theta ialah adjacent per hypotenuse. So kat sini kita akan dapat adjacent dia 1.5, sini 4.5 cos theta. So theta adalah bersamaan, tekan kalkulator je lah,
which is cos 1.5 per 4.5. Dapat kat sini 70.53 degree, ataupun boleh ambil degree dengan minit. Kita akan dapat 70 degree 32 minit. Okay, so kat sini dah dapat jawapan untuk 2017. Straightforward je. And then seterusnya 2018. Okay, untuk 2018, kita tengok kat sini dia bagi apa ni. Okay, dia kata Rajah 2 menunjukkan sebuah kuboid PQRSTUVW. PQRSTUVW. Okay, semua ni. Di atas satah mengufuk, titik N ialah titik tengah QR. Maksudnya dia di atas QR ni lah. So kita boleh letak nanti untuk atas PQRS ni tambah dengan N lah. So dia tanya, dia kata lagi titik N ialah titik tengah QR. So QR ni titik tengah lah, sini, sini. Alright. Dari sini dia kata namakan sudut di antara satah TWN. Maksudnya ni TWN. Alright. And then dengan satah PQRS. So PQRS include sekali N sebab dia berada di atas satah PQRS ni. Dia saya tulis balik kat sini TWN dengan PQRS tambah sebab dia ada kat sini N. Jadi macam biasa kita letak 3. So bila 3 kat sini kita tengok yang sama di tengah. So T ada sama tak? Tak. W ada sama tak? N kat tengah. Ni confirm N kat tengah. So bila N dekat tengah, kita check ada satu nilai dia tak? Satu baris. Kalau saya check kat atas ni, memang tak ada. Okay, dia tak ada. So bila untuk menegak punya, macam menegak, nampak kan dia menegak. Dia macam TWN ni, dia menegak. Dia tak ada yang satu baris dengan dia. Jadi kita tengok yang mengufuk pula, yang ke bawah. So dari ke bawah kat sini, kita tengok. Okay, dia ada kat sini R. Lepas tu ada atas ni W. Satu nilai dengan dia. W and R. Nampak tak? Situ. So kat sini kita boleh ambil lah sebab dia satu baris. Dia memang di baris hadapan semua. Yang belah kanan ni. Dia di baris tu. So bila sama, kita boleh ambil terus. W and R. T ni kita tak boleh ambil sebab dia bukan satu nilai dah. Dia di hujung sana. Tak boleh. So ni memang di bahagian depan. Satu nilai. So W and R. Jadi kita dapat untuk A adalah W and R. Okay. And then dari sini kita tengok dia kata calculate. Hitung sudut di antara TWN dengan satah PQRS yang tadilah. So bila nak kira saya akan lukis balik. Macam ni. So kat sini adalah N, W, R. So ni dia kata titik tengah kan. Jadi panjang bawah ni adalah sama dengan atas ni sebab di kuboid. Jadi kat sini adalah 3 lah sebab tengah kan. 3, 3. So total 6. Jadi kat sini 3. So, kita tahu NR 3. And then WR dia bagi tak? WR dia bagi. Which is tinggi semua ni adalah 4. So kat sini 4. Then kita nak cari yang mana dia punya N degree dia. So sekarang yang kita nak guna adalah sini adalah opposite, sini adalah adjacent, sebelah. So kita nak guna apa untuk sos catur tu? Iaitu tan lah. So tan theta bersamaan opposite per adjacent. So tan theta bersamaan opposite dia adalah 4. Adjacent dia adalah 3. So theta dia adalah, tekan je lah, iaitu tan 4/3. So dapat kat sini 53.13 ataupun boleh ambil degree in minute. 53 degree 8 minit. Okay. So dapat jawapan untuk SPM 2018. Okay, the last one SPM 2019. Okay ni. Jadi untuk SPM 2019, okay, ni aplikasi dah ni. Tiba-tiba ada gambar pintu kan. So kita tengok kat sini, keluarkan maklumat satu-satu. Sama je. Rajah 2 pada ruang jawab. Apa?
Rajah 2, okey. Rajah 2 pada ruang jawapan ni, kat ruang jawapan menunjukkan pintu berbentuk segi 4 tepat. Okey, ni pintu dengan tinggi 2.5. So saya tulis je tinggi dia 2.5 meter. Okey. Dan lebar dia adalah 1 meter. Okey, dia dah bagi 1 meter tanda kat sini. Jarak di antara P dan Q ialah 1.2. Okey, so ini adalah 1.2. Jadi dia kata on the diagram, pada rajah di ruang jawapan, tandakan sudut di antara pintu dengan dinding. Okey, ni dinding, ni pintu. Jadi sudut dia, kalau kamu tak nampak kat sini, saya buat kat sini A, B, C, D, N ni. Ni dia bagi PQ kan. So saya sambung je lah PQ. Sekejap A, B, C, A, B, C, Q. Lepas tu dekat sini adalah B, C, P, D. Hujung ni. Saya just bagi je dia punya apa orang panggil? Dia punya sudut. So kat sini kalau saya tengok yang dekat dinding ni adalah A, B, C, Q. Saya bagi sendiri supaya saya nak bagi nampak macam mana saya pilih. And then lagi satu satah adalah B, D, B, C, D, P. Okey, siapa yang nampak boleh buat terus je. Saya saja nak tunjuk. So kat sini macam biasa tengah kita akan cari dulu yang sama adalah BC. So B atau C kat tengah. And then kalau kita tengok BC adalah dekat sini. Jadi kita boleh pilih yang sama nilai dengan dia sekarang adalah sama ada A, B, D ataupun bawah ni Q, C, P. Sama So satu nilai. Jadi kat sini dia suruh tanda dekat jawapan. Jadi kita tandalah yang senang sikit, which is atas ni. Ni adalah theta dia. Okay. And then B dia kata seterusnya hitung sudut bukaan pintu. So saya lukis bukaan pintu ni macam ni, macam ni, macam ni lah. Kalau yang bawah ni kan dia jadi segitiga macam tu kan. So dekat sini kita tahu adalah 1 meter. Sini 1.2 meter. So sini pun adalah 1 meter lah, sebab pintu nak masuk dalam tu 1 meter. Jadi kita nak cari sekarang, saya buat kat sini P, Q, C. Contoh kita nak cari kat sini theta. Sebab atas ni sama dengan bawah ni. Alright. Jadi dari sini, ni bukan segitiga bersudut tegak. Jadi kita kena kerat dulu, baru kita dapat sudut tegak setengah. So bila kita kerat setengah, kita akan dapat kat sini macam ni. Saya lukis balik. Sini 1. Ni 1.2 bahagi 2. 1.2 bahagi 2 adalah 0.6. So sini 0.6. Sini memang tak ada. Ni 90. And then theta yang kita nak cari adalah sini atas ni. Okey, ni yang saya kerat dari sini saya lukis balik je. So nak jadi sini kita akan guna hypotenuse dengan opposite. So opposite per hypotenuse adalah sin theta. Bersamaan opposite per hypotenuse. Jadi sin theta bersamaan opposite dia adalah 0.6. Hypotenuse dia 1. So tak boleh tulis lah per 1. So theta bersamaan sin inverse 0.6 lah. Jadi dapat 36.87 ataupun 36 degree 52 minit. Okey. So ni baru dapat untuk 1. Tadi saya kerat kan, ni adalah 2 sebenarnya. Jadi kita kena darab 2 lah. 2 theta bersamaan 2 darab theta. So 36 degree 52 minit darab 2. So dapat kat sini 73.73 degree ataupun 73 degree 44 minit. Okey. So dapat jawapan dia. Jadi settle untuk 5 soalan SPM bagi tajuk tajuk pula bagi subtopik sudut di antara dua satah. Okey.
Jadi sampai sini saja. InsyaAllah next week saya masuk at maths balik. Saya ingat saya nak buat nombor index sebab saya dapat banyak soalan tajuk tu. Okay, saya jumpa minggu depan lagi. Okay, bye. Assalamualaikum.